Yayasan Rizaman Ibrahim ataupun dalam short formnya Yayasan RI. Okey, Yayasan RI, Yayasan RI. Okey. Jadi kita ada masa sejam untuk bersama-sama untuk melancarkan yayasan ini secara virtual sebab sepatutnya pada hari ini dan ketika ini sepatutnya aku dan juga segala kru-kru dan juga segala staff dan juga segala pendidik di Yayasan RI ini patutnya sedang berada di Johor Bahru, di Pasir Gudang, tetapi malangnya oleh kerana kengkangan COVID ini dan juga PKPB di kawasan aku iaitu di Kuala Lumpur dan Selangor, jadi kita tak boleh nak rentas desa dan dengan kemelut COVID ni maka tak bolehlah kita nak duk ramai-ramai aku nak tunjuk kat hampa dengan secara lebih fokus terhadap yayasan RI ini dan juga di manakah bermulanya tempat yang pertama yayasan ini. Okey. Baik, kita ada 1 jam tapi aku boleh dedicate yang sekejap saja untuk kita bersembang secara santai. Untuk apa puji aku, rambut aku cantik ke, Datuk nampak muda ke, tak macam 49 tahun ke, ataupun nak mengucapkan selamat hari jadi ke dalam masa mungkin 5 ke 6 minit, dipersilakan. Okey, dan kita boleh bersembang secara santai. Dan seperti mana yang kita tahu juga, besok adalah sambutan Maulidul Rasul pada hari Khamis, ya, kebesokan hari 29 hari bulan Oktober. Jadi sedang eloklah mengapa tarikh pada tahun ini amat begitu bermakna. Pada hari ini adalah tarikh kelahiran saya dan besoknya adalah ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW pula. Jadi bersebelahan, maka dengan santunan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang dan juga rezeki yang sangat mencurah-curah dan juga kelapangan kesihatan dan juga usaha kami dipermudahkan walaupun kita tidak berada betul-betul secara live-nya di Pasir Gudang Johor Bahru untuk melancarkan tempat yang pertama Yayasan Rizaman, iaitu Darul Pusat Pengajian Al-Qari. Okey, Al-Qari. Qari, maksudnya orang yang membaca Al-Quran. Jadi RI tu ada nama aku masuk di situ. Okey. Baik, nanti kita akan cuba suruh Ustaz Firdaus, ya, bersama isteri beliau Ustazah untuk kita bawa anda semua penonton-penonton live hari ini di petang hari Rabu ini untuk kita ke Pasir Gudang, insya-Allah, kalau tak ada masalah dengan internet dan sebagainya. Okey. Itu kita akan mula dalam masa kita akan mula sekejap lagi. Tapi ni aku duk tengok, duk baca, duk bagi message macam happy birthday dan sebagainya. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih, ya, dan syukur alhamdulillah selama aku berinstagram ni, ya, dan selama aku telah mengutip sebanyak 1.1 million followers, ya, setakat ini. Tak tahu berapa tahun kita start dah. Okey, walaupun lambat tetapi aku rasa follow-follow yang sangat berkualiti. Mungkin 500,000 tu adalah pilot-pilot yang nak scam hampa. Okay? Tapi mungkin 500,000 tu adalah follow-follow yang tulen, follow-follow yang begitu menyokong aku sehinggakan hari jadi aku ni macam hari jadi agung. Penuh hadiah segala macam orang hantar, segala doa yang hampa kirimkan melalui Maya ini, segala doa yang hampa telah tadah mungkin daripada bermula pada malam semalam ataupun sepanjang masa hampa kenal aku. Terima kasih banyak, syukur alhamdulillah. Mana nak dapat hidup lah atas dunia lagu ni, cik. Oi, orang duk bagi sedekah macam-macam, baik daripada segi makanan, hadiah-hadiah, doa dan sebagainya, yang bagi aku tidak ada nilainya daripada segi apa sekalipun, ya. Macam mana aku cakap tazkirah pagi tadi, kita kena ada kasih sayang dan cinta dengan Allah. Bukan itu saja, kita juga kena ada kasih sayang dan cinta sesama makhluk. Macam apa duk cinta dengan aku apa semua, sampai kalau aku tu dia loceng bunyi nak hantar apa lagi tu. Okey, walaupun aku kadang-kadang sin saja tak jawab, tapi bila hampa tengok aku sin tu, hampa tahu, hampa rasa perasaan cinta tu wujud antara kita berdua dan bersama-sama. Jadi terima kasih. Itulah perasaan yang patut kita ada pada
kepada Allah SWT, pencipta kita, Tuhan kita, ya. Kita kena cinta, kita tidak mengharapkan atas apa-apa balasan sekalipun, tetapi cuma mengharapkan bahawa Allah mencintai kita balik. Dan kita tahu apabila seseorang itu mencintai seseorang lain, ya, macam kita duk bercinta dengan boyfriend dan girlfriend kita, maka apa saja akan dipandang manis, apa saja akan dipersetujui, apa saja akan ditumpahkan kasih sayang, apa saja, no problem. Jadi bila ada wujudnya no problem relationship antara seseorang dengan seseorang itu, macam kita dengan Allah SWT, pencipta Tuhan kita, maka insya-Allah apa saja yang kita minta, apa saja yang kita usaha, apa saja yang kita yakin, apa saja yang kita melalui kesusahan, maka percintaan itu akan menyelamatkan kita baik di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Selamat hari lahir Datuk. May Allah bless you always. Dikurniakan kesihatan baik. Terima kasih Yung_AMK. Ya, terima kasih banyak-banyak. Memang aku tak sangka lah hidup aku ni bukannya pelakon muda macam siapa, Zul Arifin ke, siapa ke hidup pelakon drama tak berhenti pukul 7 tu ke, siapa ke pelakon penyanyi ke, berkeluar album sampai 10 ke, Perdana Menteri ke, siapa ke, pemerintah ke, siapa ke, tapi aku ni hanya seorang pelakon fashion. Tetapi bila Allah kurniakan kehidupan aku sebegini, maka tidak akan ada apa-apa yang aku boleh minta lagi. Okey, di atas dunia ni macam hampa duk kata kat aku, cukup lengkap Datuk, kami nak bagi apa pun tak tahu nak bagi apa, semua Datuk dah ada. Ya betul, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, kehidupan aku macam tu sampai orang tak tahu nak bagi apa kat aku, sebab aku semua dah ada, alhamdulillah. Jadi bila tak ada apa-apa tu, maka yang lebih atas daripada kebendaan ataupun materialnya adalah doa semata-mata. Dan semoga kehidupan aku di atas dunia hari ini, macam mana hampa nampak belakang aku, segala apa aku pakai, segala apa, mungkin kesegakan aku apa semua, minta besok ya, nanti di alam akhirat juga kehidupan aku akan serupa lagu ni nah, berkat doa hampa. Dan apabila anda mendoakan aku ni, idola hampa ni, sebagaimana yang hampa telah doa selama ini, maka apabila Allah mendengar, kerana Allah itu adalah pasangan kepada kita, kekasih, bukan jangan ingat pasangan tu dalam pasangan konteks manusia dengan manusia. Ini aku memberi contoh saja. Jadi apabila kekasih kita juga mendengar apa yang kita pintakan dan doakan kepada orang lain, maka kekasih itu akan mengaminkan dosa kita, mengaminkan doa kita, maaf. Dan apabila dia memberikan kita apa yang dipinta, maka dia akan memberitahu penduduk langit, dan penduduk langit juga akan berdoa kepada kita. Maka apabila penduduk langit doa kat kita, penduduk bumi, penduduk dunia juga akan berdoa, maka selamatlah hidup kita. Macam mana aku yakin bahawa penduduk langit dan juga bumi ini juga sedang berdoa kepada aku pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, selamat ulang tahun kelahiran Datuk. Semoga dia beri kerahmatan selalu. Love you. Love you. Okay, dan aku minta maaf banyak-banyak kalau sepanjang kita berkenalan, sepanjang kita bercinta ini, ya, ada kadang-kadang aku terguris rasa, terkasak bahasa dan sebagainya. Hampa rasa sentap, hampa rasa tak suka, hampa rasa benci, terlajak kata. Biasalah, manusia ni kadang-kadang bila dia dah seronok, dia terlupa. Jadi aku nak minta maaf banyak-banyak, dan aku sentiasa memaafkan dosa-dosa hampa. Kalau hampa duk mengata kat aku kot belakang ke apakah, tak ada apa yang aku simpan dalam hati, tak ada apa. Okey, zero. Baik, jadi kita dah pukul 5:09. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita nak bercakap sedikit pasal Yayasan Rizal Mat Ibrahim ini. Okey, Yayasan Rizal Mat Ibrahim ini ditubuhkan, ataupun kami mula minta kepada kementerian dan juga ini semua bermula dalam bulan 5 macam tu, ketika kita COVID. Okey, dan semasa COVID tersebut dalam bulan 3 tu, nak cerita sikit, kita ghostan sikit. Kan aku suka baca DM apa kan, baca macam-macam lah. Ada yang aku kenyeh, ada yang kegelak, ada yang aku benci, ada yang aku sentap dan sebagainya. Tapi ada ketika itu kan, masa COVID tu kan, banyak orang report kat aku lah. Bukan report macam orang kata tu, bagi tahulah apa yang dia hadapi, yang kena buang kerja, yang kena COVID positif, yang negatif dan sebagainya. Tutup aircon, ini sejuk pula, tutuplah sini. Jadi salah satu DM yang masuk tu daripada seorang ustazah ini, seorang ustazah yang pasangannya ustazah dan juga ustaz, ya, di salah sebuah pusat pengajian Al-Quran di Johor Bahru ketika itu. Jadi beliau, mereka berdua, pasangan berdua ini, ini Ali, please, you're disturbing me. Thank you. Distracting. Okay.
apa nama ni, sudahlah, aku tak boleh orang nak kacau depan mata aku. Okey, jadi pasangan ini ketika COVID itu mengalami permasalahan, ialah bila COVID kan orang tak boleh nak main mengaji dan sebagainya. Jadi ada masalah di dekat situ dengan pusat pentadbiran di situ dan sebagainya. Jadi dia pun ceritalah masalah dia. Bukan dia nak mengumpat, membawang, tak. Tapi bercerita masalah. Jadi aku baca macam, ya Allah kesiannya kan. Sebab apa, aku rasa macam bila COVID ni berlaku, maka tersentutlah aktiviti-aktiviti agama kita. Apa-apa yang orang dah buat, biasa buat kerja, mangkit celek-celek mata, ajak mengaji budak-budak sebagainya. Lepas tu macam tersentut. Jadi bila tersentut, maka tersentutlah juga orang kata tu sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi aku pun balas balik dekat ustazah tu, kata okey, kalau macam tu jomlah kita bincang. Ustazah carilah, okey, carilah ustazah dan ustaz, carilah sebuah tempat yang mana ustazah boleh cari tempat tu. Tak apa, saya biaya tempat mengaji tu kesemuanya dengan ustaz, dengan ustazah, dengan budak-budak yang nak masuk tu. Tak payah bayar, tak payah apa. Saya beritahu macam tu lah, aku beritahu macam tu. Okey, jadi itu kisah macam mana selalu hang tanya, Datuk awak Johor Bahru, Datuk buka, awak tak buka ke Penang, negeri kelahiran Datuk, awak tak buka di Kuala Lumpur dulu, awak tak buka di Sabah Sarawak. Banyak orang-orang Islam yang dah terbabas, banyak sangat kaum-kaum bukan Islam di sana. Mungkin kita boleh tolong orang sana. Bawa tak buka di Kelantan, orang Kelantan suka baca Quran, mengaji. Inilah cerita dia. Tidak ada sebarang muslihat, tidak ada sebarang keinginan atas apa sebab-sebab sekalipun. Cumanya di situlah bermulanya orang kata kadang-kadang bagi aku benda-benda ni semua Allah nak tunjuk. Ini perjalanan yang Allah nak tunjuk. Maka Allah nak tunjuk kat aku, kata kalau Allah kata buka dekat Johor Bahru, maka aku bukalah kat Johor Bahru. Tak ada masalah. Okey, sebabnya matlamat Yayasan RI ini adalah untuk membuka Darul Al-Qari ini pada setiap negeri di seluruh Malaysia. Buat masa sekarang, itu cadangan kami. Mungkin besok kalau dah kita berkembang dan sebagainya, mungkin kita akan buka di Thailand dan juga di Singapura dan juga di Brunei dan sebagainya. Itu hasrat kami Yayasan RI. Okey, baik. Kita dah cerita pasal macam mana boleh timbulnya. Sebab bila aku dah buat RI Network hari tu, dan bila RI Network tu telah diberikan dengan rezeki yang sangat melimpah ruah, baik kepada ejen-ejen aku, dan bila dah tolak komisen, bila dah tolak kami punya overhead company, cara nak mengendalikan itu, ada lagi lebih. Aku dah ambil dividen, ada lagi lebih. Jadi orang kata tu tak pernah aku masuk dalam keadaan selama 30 tahun aku bergelumang dalam bidang fashion, di mana aku rasa bidang tu mempunyai ciri-ciri syubhah, ya, sebab tu aku bersara. Dan bila aku pindah dan buka network, buka suplemen dan menjual klinik ini maka diberikan rezeki yang sangat melimpah ruah. Okey, sampai zakat kami dah tolak zakat, dah tolak income tax, ada lagi lebih. Jadi saya dengan Faizul bercakap macam mana, sebab apa, kalau setakat aku ada company kutua, aku ada Glam Casa, Glam Reka, Glam Wedding, RI Network. Kalau setakat aku hidup, maka hiduplah company itu. Okey, kalau ada rezeki Faizul nak sambung ataupun anak-anak aku nak sambung, adalah rezekinya. Tetapi macam mana syarikat itu boleh memberikan, orang kata tu, pulangan dan juga kesinambungan hayat pahala kepada aku sekiranya aku telah pejam mata dan kiam tangan. Okey, jadi maka dengan adanya rezeki ni, maka bercakaplah aku dengan Faizul. Dia kata, sebab kami director, kami kata okey, jom kita buat yayasan. Semoga yayasan ini dengan duit berlebihan yang ada dalam company itu, kita boleh membantu orang pada masa yang sama, dan kita juga boleh mendapat pahala dengan secara berterusan. Nombor 2. Nombor 3 ialah kita boleh ajak semua orang sekali. Bukan kita dua saja yang akan dapat pahala, bukan orang saja akan dapat manfaat daripada apa yang yayasan akan bagikan, tetapi sesiapa saja sesama Muslim, follower aku, pembeli aku, siapa saja yang menyumbang secara jariah, dan juga sesiapa saja yang membeli produk daripada RI Network ataupun produk daripada company-company aku yang lain, boleh juga beramal secara tidak langsung. Kerana apa? Kami akan ambil sedikit daripada keuntungan daripada barangan-barangan tersebut, dimasukkan ke dalam Yayasan Rizama Ibrahim untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan daripada segi ekonomi, daripada segi ilmu, daripada segi peluang dan sebagainya, untuk memberi mereka
orang kata tu cebisan keseronokan kami, ke lempahan rezeki yang Allah bagi supaya kita sama-sama boleh mendapat manfaat. Jadi 3, okey. 1, orang yang dapat ditolong oleh yayasan. Nombor 2, kami 2 ni ya, yang dapat juga berbuat pahala. Nombor 3, kami ajak semua orang supaya dapat bersama-sama dengan kami. Baik. Jadi nak baca kat ampal ni matlamat Yayasan Rizal Mat Ibrahim. Okey. Membentuk, mendidik, mendorong, memupuk serta memperkasakan ideologi dan semangat masyarakat Islam moden dengan menyediakan landasan-landasan untuk menyebarkan kemuliaan ilmu dan pengetahuan Al-Quran kepada umum. Itu matlamat yang pertama. Yang pertama. Dan matlamat ini adalah kerana juga wujudnya semenjak aku menghasilkan mushaf ini bersama-sama, dan banyak ilmu, banyak orang kata kebaikan. Of course, kebaikan. Sebab benda ni adalah orang kata tu pengubat ataupun penyembuh dan juga vaksin kepada segala jenis penyakit. Apatah lagi penyakit-penyakit kita di zaman moden ini. Maka Al-Quran itu aku angkat sebagai satu motif utama. Yayasan Rizal Mat Ibrahim, bila hampa dengar Yayasan Rizal Mat Ibrahim, maka hampa akan membayangkan Al-Quran. Sebab itu matlamat yang pertama. Apa saja yang berkaitan dengan penggiat Al-Quran, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, apa saja tentang ilmu-ilmu yang berada di dalam Al-Quran, itu adalah matlamat Yayasan Rizal Mat Ibrahim yang pertama. Maksudnya kalau ada orang lain nak main minta derma ke, ada orang lain nak main minta apa ke, ibu tunggal ke apa, kami akan utamakan dahulu kepada pembangunan Al-Quran. Okay? Dan juga cara nak preserve Al-Quran. Faham? Sebab tu kami, yang pertama sekali kami mengeluarkan atau menubuhkan Darul Al-Qari. Okay? Darul Al-Qari ini ialah untuk melahirkan Qari dan Qari'ah. Sebab apa? Apabila kita melahirkan orang yang boleh membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, macam mana aku duk bagi tazkirah, maka benda itulah yang akan mengubah persepsi kita kepada agama kita sendiri. Benda itulah yang akan mengubah persepsi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benda itulah juga yang akan mengubah persepsi kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesuruh dan juga rasul kita. Okey, faham tak? Kemudian dah habis cerita tu, barulah kami menawarkan pertolongan dan bantuan kemanusiaan di masa kesusahan, bantuan bencana serta memperbaiki taraf hidup manusia daripada kemiskinan, bencana alam, kuasa Tuhan dan apa-apa sebab lain dengan memperuntukkan keperluan asas seperti banjir, kebakaran dan sebagainya, ibu-ibu tunggal untuk menaikkan taraf orang dan sebagainya. Dan juga nombor 3, menjadi medium untuk pembinaan serta pengukuhan komuniti sejagat terutamanya bagi golongan fakir, ibu-ibu tunggal, anak yatim serta pihak-pihak yang lain. Itu adalah matlamat Yayasan Rizal Mat Ibrahim. Okey, maka inilah matlamatnya yang aku akan post sekejap lagi. Okey, dan ini adalah logo Yayasan Rizal Mat Ibrahim yang berupa pokok. Okey, pokok. Baik. Macam masalah 20 minit dah. Lepas tu kita lompat. Kita lompat pi mana pula? Penubuhan Yayasan Rizal Mat Ibrahim diilham oleh pengasas Yayasan Rizal Mat Ibrahim, Datuk Rizal Mat Ibrahim, saya sendiri, terima kasih. Dan juga rakan sejawat saya iaitu Faizul Surani. Bernaskan signifikasi amalan bersedekah dengan acap kali dipraktikkan dalam kehidupan seharian beliau. Okey, ini adalah press release untuk Yayasan Rizal Mat Ibrahim. Jadi yayasan ini akan hidup disebabkan oleh kerana jariah daripada kebanyakannya hampa semua, para pembeli ya. Dan kadang-kadang aku ada buat slot jariah untuk hampa, okey, tapi setakat ini apa yang aku buat slot jariah adalah terus ditumpukan kepada penerimanya, sebab kami masih lagi menunggu kebenaran untuk mengutip derma bagi pihak yayasan, bagi pihak anda melalui Yayasan Rizal Mat Ibrahim. Jadi setakat ini wang yang berada di dalam Yayasan Rizal Mat Ibrahim telah pun berjumlah 1 juta lebih ya. Dan dalam 1 juta ini adalah daripada pihak hampa sendiri yang duk beli barang klinik dan sebagainya, yang mana aku telah pun berniat untuk ambil sumbangan pembelian hampa itu untuk disumbangkan dalam Yayasan Rizal Mat Ibrahim, dan sebahagiannya pula telah pun disumbangkan oleh Renetwork marketing kami.
dan sudah ada wang di dalam Yayasan Rizal Ahmad Ibrahim tersebut. Dan selepas ni kalau ada apa-apa penjualan daripada produk-produk aku, maka sebahagian daripada keuntungan tersebut akan dimasukkan dalam yayasan. Jadi sama-sama kita, hampa bukan saya dapat aku punya produk, hampa juga akan dapat pahala, di mana sumbangan wang tersebut akan diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tapi yang pertama sekali adalah sumbangan itu khusus, bukan khusus kepada pembangunan Al-Quran. Dan sebahagian daripada dana tersebut telah pun disalurkan kepada pembukaan cawangan Qori Johor Baru, iaitu yang bertempat di Pasir Gudang yang dinamakan sebagai Darul Al-Qori. Okey, yang pertama. Dan kita akan lintas langsung dengan Ustaz Firdaus sebentar lagi, di mana kita akan lihat rupa paras tempat tersebut. Okey. Jadi yayasan ini telah pun direalisasikan pemerbadadannya di bawah Akta Syarikat 2016 pada September 3, 2020. Baru kami dapat. Dan ini selalu salah satu kebesaran Allah. Kemudahan Allah nak bagi. Hampa tahu tak kalau orang nak buka yayasan ni, okey, kadang-kadang makan masa setahun lebih. Kadang-kadang makan masa bertahun-tahun. Itu, ini, pi balik, reject, pi balik. Sebab dia nak test tengok sebab yayasan ni satu syarikat yang tidak mempunyai keuntungan dan banyak dia punya the do's and don't dalam penubuhan syarikat, dalam penubuhan yayasan. Tapi aku punya kes sat saja. Tak pakai kabel, tak pakai apa, tak suruh tuanku permaisuri buat support letter, tak ada. Semata-mata kami mengikut secara formality. Alhamdulillah tidak sampai 5 bulan Yayasan Rizal Ahmad Ibrahim telah pun ditubuhkan. Alhamdulillah. Dan telah pun ditubuhkan pada 3 September. Tetapi pelancaran yang aku nak buat hari ini bersempena dengan hari jadi aku, bersempena dengan kita berada di ambang Maulidur Rasul pada besok hari. Macam tu. Okey? Baik, jadi hasrat murni penubuhan Yayasan Rizal Ahmad Ibrahim mempunyai pendekatan yang sedikit berbeza kerana kita nak buat pengajian Al-Quran. Bagi aku tidak yayasan tidak mengkhususkan kepada penubuhan ma'had tahfiz, di mana kita mengambil kanak-kanak muda untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Tidak, kerana bagi aku penubuhan ma'had tahfiz sudah cukup banyak di Malaysia ini. Jadi aku nak fokus bukan kepada golongan muda, tetapi kepada golongan tua. Okey, golongan dewasa yang berumur 30 tahun ke atas, dewasa. Sebab apa aku buat begitu? Sebab aku mengambil aku sebagai satu contoh di mana di waktu muda aku, apabila aku tidak mendekati Al-Quran, maka aku terlalu terbabas di dalam hidup aku sebagai seorang Muslim. Okey. Dan apabila aku dah mencapai cita-cita dan hasrat dan sebagainya dan mula untuk berkawan dan bercinta dengan Allah SWT melalui Al-Quran, melalui firman dia, maka kehidupan aku tiba-tiba berubah kepada yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kerana apa? Ini adalah satu persiapan kita untuk berpindah daripada kehidupan di dunia yang nyata ini untuk berpindah ke alam barzah dan juga alam baqa. Okey? Dan macam mana kita nak buat persediaan untuk memindahkan diri kita kepada alam barzah dan alam baqa ini adalah melalui ilmu-ilmu yang berada ataupun kenyataan dan juga fakta-fakta yang berada di dalam Al-Quran. Penting. Sebab apa? Orang tua-tua ni dia dekat dengan kubur. Macam akulah. Tak tahu esok, lusa, tahun depan lagi 20 tahun ke. Tapi perjalanan kita bermula daripada rumah di sini, maka kita akan berjalan pergi ke akhirat. Okey? Jadi apabila kita berjalan kepada akhirat, maka kita memerlukan ilmu akhirat sebab kita telah melepasi daripada zaman muda kita. Okey, dan moga-moga umur sebelum 40 tahun tu kita dah boleh berubah dah menjadi seorang yang baik, lebih baik daripada kita sebelum umur 40 tahun tu. Jadi maka kita memerlukan ilmu untuk membawa kita ke alam akhirat, sebelum kita mati. Husnul khatimah. Okey, kita kena mati dalam keadaan husnul khatimah. Dah tua cik. Walaupun kita awal-awal dulu katalah pergi sekolah agama kat mana, kat Kelang macam di orang depan aku ni, Faizul dan juga Amy, sekolah agama. Aku bukan sekolah agama, aku sekolah orang putih, Penang Free School. Okey, tak belajar agama, tak pi kafah, tak pi apa. Okey, lepas tu tiba-tiba apabila aku mengenali Al-Quran, tiba-tiba aku boleh mendapat ilmu yang lebih baik daripada orang yang pergi sekolah agama. Sebagai contoh, okey.
Jadi kenapa? Kerana aku mempelajari Al-Quran. Jadi sebab itu sebelum aku meninggal dunia, maka aku memerlukan ilmu-ilmu sedemikian. Sebab kita kena mati dalam keadaan kita mati dalam keadaan Muslim yang soleh. Dalam kita tidak ada dosa. Dalam kita penuh dengan pahala. Dalam keadaan kita jatuh cinta kepada agama dan kepada Tuhan pencipta kita. Betul tak aku kata? Kalau kita nak fokus dekat budak-budak, betul, kita melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Tetapi kalau lenturan itu tidak sepanjang masa dan kita terdedah kepada anasir-anasir yang jahat di luar sana, rebung yang dilentur itu pun apabila dia tidak dilentur sepanjang masa untuk menemui sampai ke hujung usianya, maka dia juga akan hancur. Jadi kita tidak kira latar belakang orang tu siapa, tak reti baca Quran ke, tak reti baca alif bata ke, tak reti apa tu rukun Islam ke, tak reti apa itu rukun iman ke, tak kenal makhluk Allah malaikat ke, tak tahu apa tu syurga ke, tak reti ke, mai pada pelacur ke, mai pada mana ke, jantan ke, perempuan ke, apa ke, ibu tunggal ke, tak apalah, ni lah, LGBT lah, apa pun, tak kisah kerana kami menyediakan pusat rehab. Okey, rehab agama. Maksudnya bila hampa sampai dah hampa diberikan ilmu tentang pembacaan Al-Quran, ya, bertindak sebagai qari dan qari'ah, okey, hampa didedahkan kepada tafsir-tafsir dan terjemahannya, kepada kitab-kitabnya, maka kita boleh menyediakan perpindahan umur kita daripada ada di dunia sebelum kita menemui Allah SWT. Okey, rehab. Okey, faham tak? Kita bukan saja kena ada set jenazah kat rumah. Set jenazah tu adalah set jenazah tu untuk bungkus hampa pakai baju je, lempak masuk dalam liang lahat. Tapi ilmu ni, lidah ni yang nak jawab soalan-soalan malaikat-malaikat dalam kubur. Apa yang kita perlu buat? Bukanlah aku suruh hampa hafal apa soalan-soalan tu dia jawab. Tak. Tapi kerana ilmu dan iman yang ada, lidah yang berzikir, yang basah kepada Allah SWT, maka itulah persiapannya. Maka itulah aku lebih menumpukan, Yayasan Rizamai Ibrahim menumpukan kepada golongan-golongan dewasa dan tua, ya, untuk mempelajari Al-Quran. Baik, okay. Faham ke tak? Happy birthday Datuk, hairstyle baru. Ampun tuanku, patik nampak. Ya tuanku, hairstyle baru. Ingat nak pakai nikab tuanku, tapi tak payahlah, orang lain dah pakai, patik tak payah pakailah nikab tu. Okay, tahun depan patik pakai. Okay, baik. Jadi kita dah setengah jam. Okey, saya rasa kalau Ustaz boleh request. Oh, sebelum tu saya nak melancarkan logo Yayasan Rizalman Ibrahim ini, dan kami sebenarnya dah ada grafik lepas dah habis live ni, nanti aku tunjuk dekat IG story dan juga IG post logo Yayasan Rizalman Ibrahim. Telefon siapa pula? Aku nak tunjuk logo tu. Dia boleh pula. Inilah. Okey, yang ni adalah logo Yayasan Rizalman Ibrahim yang berupa pokok. Okey, di mana ini nanti aku play. Simboliknya di mana kita menampak benih, dan benih itu adalah sebenarnya jariah yang hampa berikan kepada Yayasan Rizalman Ibrahim, dan benih tersebut apabila ditanam di atas satu kawasan yang lapang dengan berkat Allah SWT, dengan hujan yang diturunkan daripada langit, ya, dengan kesuburan tanahnya, dengan segala alam yang diberikan, maka tumbuhlah benih emas tersebut kepada suatu pokok yang besar, yang berakar, yang bercabang, yang beranting, yang menumbuhkan lagi daun-daun dan sebagainya, yang memberikan teduhan dan juga kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, seperti buah-buahan dan bunga dan teduhan dan sebagainya, dan perlindungan dan sebagainya. Dan walaupun benih itu jariah yang bertanam itu, ya, dan tumbuh menjadi pokok, benih tersebut, benih emas tersebut bertukar menjadi sehelai daun emas di antara pokok-pokok tersebut. Maksud aku di sini, jariah yang hampa bagi kat aku tu tidak akan terkurang pahalanya, maka akan sentiasa berada dan bercambah-cambah menjadi sebuah pohon yang rindang. Dan semoga pohon tersebut jugalah yang akan kita bernaung di bawahnya di padang mahsyar nanti bersama baginda Rasulullah SAW sambil meminum air daripada telaga Al-Kausar. Faham? Okey, jadi aku nak tunjuk video ini. Okay.
Kita ulang lagi sekali, tak puas dengar. Alhamdulillah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka aku melancarkan dan juga merasmikan Yayasan Nuri Zaman Ibrahim pada hari ini 28 Oktober 2020. Satu lagi kejayaan yang mana aku tidak sangka hidup atas dunia ni aku akan memiliki sebuah yayasan. Dan yayasan ni lah seperti macam hospital yang akan memberikan, orang kata tu, perkhidmatan membaik pulih iman jiwa kita terhadap agama sebelum kita berlangkah masuk kepada alam yang seterusnya. Okey? Baik, sekarang kita tengah tunggu Ustaz Firdaus daripada Qori JB untuk request. Dah jatuh ke bawah Ustaz. Ustaz, sabar. Okey, Ustaz. Alright, jom. Tidak ada lah Qorinya. Buat lagi sekali. Tidak ada Qori. Kita tunggu. Minta tak apa berlaku lah. 4 tahun lah. Virtual ni payah. Aku dah dekat sana dah. Dengan budak-budak tahfiz 2-3 bas. Aku dah bawa. Okay. Lepas tu aku nak buat kenuri. Kita nak baca. Kita panggil seorang Qori nak baca Al-Quran. Okay. Masih tengok view request. Lagi sekali. Masih lagi tidak ada. Dah belum? Ustaz? Dah Ustaz? Dah panggil dah ustaz apa segala, mudir apa semua gitu gini. Sekali aku akan cerita macam mana siapa yang nak enroll tu ya. Tunggu sabar Ustaz, kita akan tengok benda tu. Review request lagi sekali. Okey, alhamdulillah kita ada Qori tu Ustaz Firdaus, seorang yang akan mentadbir di sana bersama mudir kami Ustaz Zaid daripada Kuala Lumpur, iaitu pengerusi Persatuan Ma'had Tahfiz Malaysia. Mana dia connecting? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat sikit suara dengan mikrofon tu. Okey, minta maaf. Dengar tak? Okey. Baik, Dengar tak? Assalamualaikum semua. Baik, jadi assalamualaikum. Inilah dia. Saya rasa Ustazah dekat sebelah ke? Ya, saya. Ustaz tak boleh sebab dia bergaung. Ustazah kena jauh sikit. Oh, okey. Sebab dia bergaung kat saya. Jauh lagi. Matikan live tu pun tak apa. Alright. Sekejap Macam mana nak mati? Okey, inilah dia lokasi rumah kedai di Pasir Gudang, Johor Bahru, di mana kami telah pun siap membuat renovation dia. Allah, live pula dah. Wah, suruh Ustazah tu, Ustaz tu. Buat list sekali. Itu lokasinya di Pasir Gudang, bersebelahan dengan kedai RM2 ke? Dan juga sebelah kanannya kedai soto. Dia tak tahu soto tu sedap tak sedap. Aku ingat baru nak pergi rasa soto tu. Nanti saat kita tunggu Ustaz tu request balik. Cantiknya signboard, cantik cik. Okey, antara aku punya niat personal di sini ialah kita dapat request ialah untuk menaik taraf. Menaik taraf macam mana orang pandang agama Islam selama ini, pengotok lah, apalah, buat kerja acuh tak acuh lah, apalah. Nanti Ustaz nak belajar Ustaz. Buat acuh tak acuh lah, apalah. Nak buat benda hangat-hangat di ayam. InsyaAllah kami akan buat satu benda yang setaraf, orang kata tu bersih, elok dan sebagainya. Okey. Pasal apa duk bergaul lagi lah? Tak payahlah, Ustazah duduk je. Okey, baik. Ustaz. Ya, saya. Okey, bagi tahu alamat dia Pasir Gudang kat mana? Okey, kami insyaAllah operasi dia dekat alamatnya 29 Jalan Seharum 29 Jalan Seharum 5 Taman Bukit Dahlia, Johor Bahru, Johor. Okey. Tak apa, nanti saya type balik. Okey, baik. Okey, lah ni okey. Yang hampa tengok, cuba pusing sikit. Soto dengan kedai RM2 tu. Okey, Qori ni dia terletak tengah-tengah bangunan dia. Nombor 3 daripada depan sekali. So sebelah kanannya nampak ada Soto Station. Mana-mana orang Pasir Gudang, orang Taman Bukit Dahlia memang kenal Soto Station, memang tempat dia best.
Yang sebelah kiri kami adalah kedai RM2. So memang senang lah untuk cari Qori ni. Di hadapan kami adalah jalan besar dan belakang sana ada Proton. Okay. So memang memang strategi lah. Okay. Off speaker pakai earphone. Siapa yang kena pakai earphone ni? Ustaz dia tanya. Ustaz kena pakai earphone. Tak, aku yang kena pakai earphone. Minta maaf. Tak, sebab dia bergemar, bergaung. Okey, Ustaz jom kita masuk ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah. Okay, macam apa tengok, pintu pun cantik kami buat. Ada kursi kat depan tu, tempat kasut. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, buka pintu. Alhamdulillah. Inilah dia tempat mengaji. Kami dah buat renovation. Di situ ini adalah logo Qori, ya, Darul Al-Qori, yang mana yayasan tadi pokok Qori ni dia berbentuk Qori lah, ejaan Qori, ya. Dan Ri itu adalah Rizama Ibrahim lah. Qori. Ini tempat dia adalah ruang lega di mana orang boleh duduk-duduk dulu, ya, sebelum pergi ke kaunter dan sebagainya, ataupun sebelum kelas nak start dan sebagainya. Lantai tarazo kami bagi ke hampa. Ada aircon, lampu apa semua siap. Ada sofa untuk hampa tunggu elok semua. Okey, jom kita berjalan ke dalam Ustaz. Silakan. Baik, insyaAllah. Okey. Pintu yang pertama, kat sini kita boleh nampak kelas yang pertama kita. Allah, line tak cantik. Dalam dah tak apa dah ada line. Awak akan sharekan. Tak apa, nanti kalau tak terang ni kami akan share tempat. Tak boleh lah Ustaz, dia punya tu very tak lawa. Orang Johor kata tak lawa. Tak lawa Takut mungkin masalah lain tu. Masalah lain, tak apalah, tak apa. Nanti kita tunjuk lain. Cuma ni nak tunjuk secara lintasan lalu macam tu je. Macam okey, keluar. Kalau tengok boleh kat luar tu boleh nampak sikit tak? Luar? Nampak tak? Kami saya tak boleh sebab orang boleh fokus. Tak mahu kata cakap. Ya, tak ada lain. Saya cuba call balik. Ya, tak apa. Manisnya senyuman Datuk. Dan lagi, walaupun aku suruh tengok Quran dia lepas tengok gigi aku. Datuk, saya cuba call balik. Okey, kita request. Tapi dah terang sikit dah tu. Dah terang dah. Cuba jalan. Okey, dalam ni kita ada, dalam satu masa kita ada berapa ada beberapa student yang kita boleh masukkan, 21 student, pelajar. Lepas tu kita ada lorong, tak nampak, tak apalah. Nanti aku akan kita akan install wifi lah. Kita tak sempat lagi dia pakai data Ustaz sebenarnya. Kesian Ustaz dah duk try tak habis lagi. Okey lah, tak apa Ustaz, tak apa. Pening kepala, tak apa. Nanti cek cerita, kita cuma ambil video saja. Nanti lepas ni kita upload video tu. Ambil video tu elok sikit Ustaz, nah. Awak tak boleh kongsi kat situ Ustaz? Saya dah nampak. Boleh kongsi kat kaunter tu. Kita ada pantry, kita dapur dan sebagainya. Ada kongsi? Oh, ada dah. Okey, baik. Oh, dah jelas dah. Dah jelas dah. Okey, cuma masuk sikit lagi dalam Ustaz. Itu kelas yang panjang dan kelas tu kita boleh bahagi dua. Okey, kalau ada sikit kita boleh bagi dua. Nampak tengok pintu-pintu semua cantik. Touch sikit dekat signage tu Ustaz. Cantiknya signage dia. Kelas. Kelas 2. Sarah. Inilah dia kalau designer pencen buat tempat mengaji Quran. Sampai lagu tu. Okey, buka. Yang ni tempat dia. Okey, ni kita ada 2 kelas. So, kalau ada kelas 1 dan kelas 2. Kalau benda tu banyak, kita boleh buka dan jadikan satu kelas yang besar. Okey, dah siap semua. Line tak pun elok. Okey. Masuk. Mereka nak tengok dapur. Mereka ni orang perempuan suka tengok dapur. Baik. Kita dapat pintu. Lepas tu kita ada tempat ayat semayang. Ambil wuduk kat sini. Jadi sebelum kita nak baca Quran, kena ada wuduk dan sebagainya.
Okay. Lepas tu kita ada pantry dan kita ada surau dulu kecil sangat surau pun. Tak apalah, bolehlah semayang kukut siapa yang mai pada mana tak ada semayang. Boleh tumpang semayang dalam surau ni. Okay. Sebab sebenarnya ni sebab esok Maido Rasul dan hari ni aku dah siapkan satu tempat yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan walaupun telah berumur 1000 lebih ya, tapi masih kekal, masih digunakan oleh kita semua untuk mendalami Al-Quran. Kita ada pantry, tengok tu amboi, siap ada kopi keluar ayak, keluar asap hangat lagi. Ada blind dah, terima kasih. Punyalah elok pantry dia. Untuk siapa-siapa dah ada siap peti air. Speaker dekat fridge tu, koyak buang dah Ustaz. Saya memang tak boleh pandang ada speaker kat mana-mana barang elektrik. Baru sampai. Okey, baru sampai, faham. Okey, yang ni untuk siapa-siapa kita nak buat kenduri ke, nak pergi makan-makan jamu-jamu orang, karipak ke, siapa ke, boleh. Okey. Jadi terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, insya-Allah sebab kami nak bersembang pasal apa, macam mana nak enroll, bila nak buka dan macam mana dan sebagainya. Jadi seronok sangat-sangat. 1 tahun yang sangat. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh leave sekarang. Ya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nanti kalau COVID dah habis, Cik akan turun PJB. Baik, insya-Allah. Seronoknya tempat lawanya. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampa tengok itulah dia tempat Darul Al-Qori yang pertama yang diwujudkan di Pasir Gudang, Johor Bahru. InsyaAllah ya, kalau besok ni kita dah ada duit cukup banyak-banyak, Allah bagi rezeki, aku punya meniaga laku, hampa pun jariah tak kedekut dan sebagainya. Hampa boleh nampak duit yang hampa duk bagi, yang join, hampa lempahkan masuk kepada Yayasan Rizal Ibrahim nanti in the future. Aku akan buka sebanyak-banyaknya cawangan di Malaysia ni. Biar semua orang belajar mengaji Al-Quran. Biar semua orang mempersiapkan diri sebelum mati. Ya, dengan fahaman-fahaman yang betul, ya, dengan kitab-kitab yang akan diterjemahkan oleh para ustaz. Dan selain pada itu, aku juga ingin membantu ya, academician dalam bidang agama. Ya, ustaz-ustaz yang lahirnya, yang datangnya, yang graduate-nya daripada Mesir, daripada mana-mana, daripada Madinah, daripada Mekah, yang balik tidak diberikan satu tangga gaji yang berbaloi, tidak diberikan tanggungjawab dan juga peluang untuk mengasah ilmu mereka. Maka kami juga akan mengambil para ustaz ini untuk diberikan tanggungjawab dan kerja, ya, untuk bekerja dengan kami untuk share apa saja yang mereka belajar kepada kita, kepada aku especially, kerana ilmu aku pun masih lagi sikit, ya, masih lagi sikit, dan aku juga perlu untuk belajar benda-benda yang baru untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum kita pejam mata dan kiam tangan. Jadi hampa dah nampak tadi Al-Qori, satu cawangan yang pertama, insya-Allah akan banyak lagi cawangan-cawangan yang kami akan mulakan, dan kami sedang mencari lokasi-lokasi yang sesuai di seluruh negara, dan kami akan membuat satu management yang terdiri daripada para ustaz, ya, dan juga para pendukung agama dan Al-Quran, ya, yang akan diterajui oleh saya dan juga Faizul untuk bersama-sama mencari, orang kata tu, pahala, dan juga bukan saja pahala, mencari dan memelihara manusia, hamba Allah yang lain. Hamba Allah yang lain untuk sama-sama. Kita jangan kedekut, kita jangan selfish, kita jangan pentingkan diri kita sendiri untuk kita saja nak masuk syurga. Kita saja yang pandai, kita saja yang ada ilmu, orang lain mampu pikat hang. Hang tu buat kat aku kan? Hang rasakan aku di syurga, hang di neraka lah ni. Tak boleh ada perangai lagi tu. Sama-sama. Kalau di dunia kita sayang dia, di dunia kita tak mau tengok orang kena langgar aksiden, kita tak mau tengok orang kena positif COVID, macam itulah juga sampai ke situ, sampai ke akhirat juga kasih sayang kita antara umat Islam. Okey? Jadi alhamdulillah, maka selesailah tadi, orang kata tu sedikit sebanyak, walaupun tidak sempurna kita punya live tu tadi. Aku dah beritahu apa itu Yayasan Rizal Ibrahim, dan aku telah beritahu apa itu matlamat Yayasan Rizal Ibrahim, dan juga aku dah tunjuk macam mana logo Yayasan Rizal Ibrahim, dah tunjuk logo Qori, ya, satu entiti yang berbeza. Yayasan adalah satu yayasan atau badan yang memberikan dana kepada Darul Al-Qori ini untuk orang kata tu bergerak. Okey. Okey, macam mana nak masuk, Datuk? Kami ni teringin. Okey, sebab itulah kami buat di seluruh negara di negeri, bermula dengan DJB. Jadi buat pertama kali kami akan mulakan di sini di Pasir Gudang, okey.
Dan mungkin dia terbuka kepada orang-orang JB ke, yang tak JB ke, tetapi diutamakan kepada orang JB. Macam mana nak masuk? Yang ni yang penting. Susah sikit nak masuk ni. Sebab apa? Kami akan ada ujian dan sebagainya. Kerana apa? Tempat dia limited. Jadi kami tak mahu hampa masuk kerana nak pergi selfie kat situ. Lepas tu hampa tak mai dah kelas. Rugi dekat orang yang nak masuk betul-betul. Okey, rugi. Jadi hampa kena commit, hampa kena sign kontrak dan sebagainya. Jangan mai 2 kali, lepas tu 10 kali lagi tak mai, rugi tempat tu orang lain yang betul-betul nak belajar. Jadi kami akan ada temu duga, kami akan ada orang kata tu exam. Okey, exam. Kalau hampa tak lulus juga, hampa tak boleh naik ke peringkat apa tu daripada muqaddam, daripada iqra', daripada qiraati, kepada tarannum dan sebagainya. Okey, itu dia punya tu. Dan tidak diambil sebarang bayaran seapa satu sen pun. Okey, tak ada bayaran. Semuanya secara percuma. Yang percuma ini kami pun tak kisah yang nak mai tu orang kaya datin-datin JB ke yang penuh pakai gelang sampai ke sini, pakai subang sampai ke sini, yang tutup aurat ke, yang tak tutup aurat ke, yang mai daripada latar belakang apa ke, yang susah ke, yang senang ke, yang mai jalan kaki ke, yang bawa Mercedes ke, janji hampa minat nak belajar Al-Quran. Okey, minat nak belajar Al-Quran. Tak maulah ambil yang susah, lagi yang susah depa dah lah susah, sekali depa nak cari duit, tak mai, susahlah kami pun. Sebab kami punya matlamat melahirkan insan dan juga insaniah yang mempunyai ilmu Al-Quran di dalam dada. Okey, jadi kalau hampa buat balok mai tak mai, aku nanti turun jadi aku dah bagi penampak hampa semua. Susah payah aku dah buat benda ni, hampa buat peleceh pula. Jadi kita mahu orang yang komit. Orang yang masuk meragak-meragak tak boleh baca sampailah dia boleh baca dan boleh faham itu. Biar ambil masa sampai 5 tahun pun hampa jadi pelajar di situ, 5 tahun lah hampa di situ. Aku tak kira. Janji hampa boleh habis belajar, ada ilmu, lepas tu hampa habak pula, cerita pula, ajak pula dekat orang-orang lain, dekat kawan-kawan hampa, anak-anak hampa, laki hampa, bini hampa dan sebagainya. Jadi hampa bayangkan betapa punya aliran jariah hampa tu, walaupun hampa bagi RM5 sekalipun, bila ditanam dan menumbuhkan pokok, maka dia akan bersambung-sambung pahala tu sampailah hampa mati. Jadi kita ni kalau kata tak ada orang kata apa nama ni peluang nak pi belajar kat Darul Al-Qari, mungkin penuh ke, lambat ke, tak dan ke, mati ke, janji apa yang hampa bagi sedekah dan jariah tersebut sudah cukup. Okey, sudah cukup untuk memberikan kita pahala di dalam kubur dan juga di alam baka nanti. Faham kata? Yang tu aku nak semua orang selamat. Macam mana COVID lah ni, kita duk minta orang selamat, frontliner duk bertungkul lumui, bungkui apa, cucu injek, bubur dak gugak apa semua, hadang tu spray lah apa semua, nak bagi orang selamat. Aku pun nak bagi orang selamat. Sebab apa? Kita ni hidup, kita nak bagi orang selamat. Besok ni bila dah mati pun kita nak orang tu selamat juga. Betul tak aku kata? Betul. Okey. Baik, jadi kita ada lagi 10 minit. InsyaAllah 10 minit ke? 5.48 lah ni. 50 lah kan? Okey. Handsome Datuk rambut baru. Yang tu kita kena baca. Okey? Kita kena baca. Baik, jadi faham ke tak? Jadi kalau hampa nak aku buka dekat Ipoh ke, dekat Batu dekat Kuantan ke, dekat apa ke, hampa tolonglah bagi tahu, tolonglah jariah kat sini, tolonglah beli barang-barang aku supaya aku boleh ambil keuntungan itu dan kita boleh ini. Dan lepas ni bila Yayasan Rizama Ibrahim telah berumur 2 tahun, maka aku boleh kutip hampa punya teks-teks yang hampa nak bayar tu, hampa boleh bayar teks dekat kami. Hampa nak wakaf ke, hampa nak derma ke, apakah, mungkin kami boleh minta derma kat badan-badan korporat. Bayangkan kita merupakan satu ummah di bawah satu bumbung, ya, yang boleh melakukan kebaikan kepada seluruh masyarakat Islam. Bayangkan. Jadi hampa boleh doa, hampa boleh niat untuk diri sendiri, hampa boleh niat untuk mak bapak hampa yang dah mati, hampa boleh niatkan untuk anak-anak hampa boleh niatkan untuk ahli keluarga, kawan, sahabat, suami, isteri dan sebagainya. Bayangkan kita ini akan tumbuh pahala kita bercambah-cambah tanpa mengurangi rezeki yang kita beri itu. Tanpa, kalau hampa bagi hari ni RM5, aku nak buka cawangan dekat Kuala Lumpur,
tahun depan, tetapi pahala yang hampa dapat daripada jariah tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun hampa, walaupun benda yang nak dibuat tu belum lagi terjadi. Betapa hebatnya Allah itu sangat-sangat pemurah. Jadi macam mana? Akaun lah, ini yang dinamakan Yayasan Rizal Ibrahim, adalah akaun kita untuk mendapat pahala di kemudian hari. Faham ke tak? Macam kita ni orang Islam, kita ada akaun. Akaun kita, akaun kita adalah sebagai orang Islam. Orang Islam ada nombor dia gini. Jadi bila kita ada akaun bank sebagai orang Islam, kita kena isilah bank tu dengan duit. Barulah kita dapat keuntungan, faedah dan sebagainya. Jadi bila kita dah jadi orang Islam, kita ada bank account orang Islam. Bubuh duit dalam tu. Laburkan. Simpan. Pasal apa kita simpan? Untuk masa hadapan. Bila masa hadapan tu? Hari akhirat. Faham ke tak? Jadi aku dah ada bank, iaitu Bank Yayasan Rizal Ibrahim. Maka bank inilah yang akan menjadi tempat pelaburan untuk akhirat hampa nanti. InsyaAllah, minta-minta Allah tak gelap mata aku. Minta-minta Allah tidak mengubah aku punya hati dan juga ketamakan aku melihat wang yang masuk dan sebagainya. InsyaAllah kami sedaya upaya akan mengelolakan wang tersebut dengan cara yang paling jujur, dengan cara yang paling sempurna dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey? Siapa pula tu? Okey, baik. Jadi bila nak buka kat Kuala Lumpur, kami masih lagi mencari tempat di Kuala Lumpur sebab Kuala Lumpur ni hebat sikit lah. Macam cool, macam vogue sikit kan. So kena tengah cari satu tempat yang agak vogue sikit supaya kami dapat orang tu accommodate lah kebanyakan daripada orang-orang yang berada di Kuala Lumpur ni untuk datang menjadi pelajar di Darul Al-Qari ini. Okey, baik. Faham ke tak? Itu kami punya matlamat utama. Okey, faham nak? Tapi dalam pada tu kalau ada orang datang nak minta bantuan ke apakah pun kami akan layan. Okey, kami akan layan sekiranya benda itu boleh kami layan, insya-Allah. Faham nah? Setia alam lah Datuk. Ya Allah, aku ni kalau boleh nak buka dekat 100 cawangan. Macam orang macam nak test Jaya yang buka cawangan tu, nak buka macam tu. Tapi kena tunggulah duit. Tak bolehlah kita buka sebab benda ni adalah percuma. Aku tak kutip duit, tak ada yuran, tak ada apa. Jadi semuanya datang orang kata tu berbekalkan daripada derma orang lain dan juga berbekalkan daripada keuntungan barangan syarikat-syarikat kami akan disalurkan ke dalam yayasan ini. Itu saja. Jadi sebelum kita nak orang kata tu buka sana sini kita kena fikirlah satu-satu qori itu dia punya maintenance dia sebulan berapa. Nak bayar gaji ustaz, nak bayar maintenance, api, ayat, apa semua, Quran semua bagi percuma. Oh, nak sebut terima kasih kepada Karangcraft ya. Karangcraft kerana Karangcraft telah pun memberi telah pun menghadiahkan menghadiahkan 500 naskah percuma Al-Quran kepada Yayasan Rizal Ibrahim untuk kegunaan para pelajar di Darul Al-Qari nanti, okey, di Pasir Gudang dan juga di mana-mana nanti insya-Allah. Terima kasih Karangcraft, 500 naskah percuma Al-Quran. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Keramat ada rumah terbakar Datuk. Rumah siapa? InsyaAllah Datuk, semoga bertambah rezeki Datuk. Amin. Semoga bertambah rezeki hampa semua. Semoga bertambah rezeki Yayasan Rizal Ibrahim. Semoga bertambah rezeki Darul Al-Qari ini ya. Semoga kita akan dapat banyak sangat orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dan juga memahami apa itu terjemahan yang akan dibimbing oleh para ustaz di bawah bimbingan mudir kami ya, Ustaz Zaid daripada Ma'had Ittifaqiyah, seorang sahabat bagi saya. Dan insya-Allah kami akan bermula. Okey, jadi macam mana nak apply ni Datuk? Sama ada hampa boleh pergi sendiri, tapi kami tak buka lagi ya, cuma kami lancarkan. Ataupun yang paling baik ialah membuat pertanyaan email ke Yayasan ri71@gmail.com. Senang ingat. Yayasan ri71@gmail.com. Hampa bolehlah bertanya apa keterangan lanjut di dalam Yayasan Ri itu, dan kami juga ada website sekarang ni. Dah on ke belum? Website. Website belum lagi, dan insyaAllah kami akan buatkan website. Okay. IG dah ada Yayasan _ri. Okay.
website belum lagi, tapi IG kami akan bubuh informasi-informasi selepas ni. Lah ni duk ada cuma gambar aku duk post kat situ sajalah. Okey. Dan itu emailnya Yayasan Rizaman, Yayasan RI71 @gmail.com. Hampa nak sumbang apa, nak tanya, nak sumbang Al-Quran ke, nak bagi filter ayat ke, sebab di Pasir Gudang tu banyak yang dah bagi aircon, dah bagi filter kowe, dah bagi itu, dah bagi Quran. Terima kasih. Jadi kalau hampa nak sumbang apa-apa, boleh bertanya di DM di yayasan_ri IG ataupun email ke yayasan ri71@gmail.com. Okey. Dan insya-Allah hasrat kami walaupun dah siap hari itu ya di Johor, di Pasir Gudang, tetapi kami akan mula beroperasi pada bulan Januari 2021. Okey, kerana kita nak interview orang, kita nak buat silibus pelajaran, kita nak memperkasakan maintenance dan sebagainya. Okey, jadi itulah dia. Bulan Januari 2021 insya-Allah kelas akan bermula. Sekarang ini hampa dah boleh email kalau hampa minat di yayasan ri71@gmail.com ataupun boleh DM. Nanti admin akan tengok DM tu di IG kami yayasan_ri. Okey, faham? Jadi kalau orang yang dekat-dekat Pasir Gudang tu berminat nak pi, kalau hampa larat nak ulang alik, pi lah. Okey. Orang-orang lain, makhluk-makhluk lain di negeri-negeri lain diminta bersabar. InsyaAllah kalau umur aku panjang, umur hampa panjang, umur Faizul panjang, umur semua orang panjang, maka kami akan mula membuka cawangan. Dan hasrat kami, cawangan yang kedua adalah di Kuala Lumpur nanti, insyaAllah. Ya, kami tengah kutip dana dan sebagainya. Faham ke tak? Jadi lepas ni kalau aku duk jual barang-barang tu, belilah. Kerana apa? Selain pada dapat barang tu, kalau hampa dapat lah. Kalau tak dapat, tak tahulah. Hampa punya keuntungan kami itu akan disalurkan kepada Yayasan Rizaman Ibrahim untuk digunakan ke jalan yang benar. Yang nombor satu adalah untuk memperkasakan pembangunan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah. Faham tak? Baik. Handsome rambut Datuk pendek. Kena baca. Okey, benda-benda tu. Baik. Jadi... sedih sangat-sangat. Okey, sedih. Jadi kita muslimin dan muslimat, memang aku tak sangka satu tahun yang sangat bermakna bagi aku pada tahun ini, menyambut 49 tahun hidup atas muka bumi ini, ya, di mana hari jadi aku bersebelahan dengan Maulidur Rasul, dan pada hari yang bersejarah ini aku telah pun dapat merasmikan Yayasan Rizaman Ibrahim, dan juga pada masa yang sama merasmikan Darul Al-Qari pada petang dan juga yang pada petang yang barakah dan berbahagia ini. Dan jangan lupa besok adalah hari Maulidur Rasul, dan mungkin selepas maghrib nanti kita bolehlah mula-mula untuk berzikir dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang amat-amat kita sayangi, baginda yang amat-amat kita cintai. Dan baginda itu juga seorang hamba, seorang insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita bercinta dengan kita menyayangi Rasulullah SAW, maka kita juga akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita juga memberikan sedikit doa, ya, doa yang ringkas, kerana doa ini aku tujukan kepada hampa semua, kepada segala urusan aku, supaya Allah mempermudahkan urusan kita untuk bersama-sama menjadi umat, untuk membangunkan keperkasaan Al-Quran. Kerana Al-Quranlah satu vaksin, Al-Quranlah firman Allah, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerana Al-Quran jugalah yang telah menyelamatkan kita, ya, insya-Allah daripada api neraka dan memasuki kita kepada syurga Allah yang maha cantik, maha sempurna itu. Dan dengan itu juga semoga Allah menyayangi kita baik di atas dunia dan juga di hari akhirat nanti. Dan semoga segala benda yang hampa akan salurkan kepada yayasan ini akan diguna pakai oleh kami dalam bentuk yang sangat-sangat berhikmah dan sangat-sangat juga akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Terima kasih Ustaz Firdaus. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih yang ramai. Alhamdulillah. Terima kasih kerana wish birthday aku, and jumpa lagi. Tak ada tak yang kata aku handsome.
Tak muncul dah.